Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita kembali dalam program Kelantan Ikhlas bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tingkatan 2 dalam bidang seni halus iaitu ekspresi seni lukisan. Bersama saya hari ini, Cikgu Suzy binti Yusof dari SMK Paluh Gua Musang akan bersama-sama dengan murid-murid pada hari ini. Seterusnya, mari kita lihat. Okey. Dalam standard kandungan, murid boleh menterjemahkan lakaran asas aksi haiwan dengan berpandukan gambar secara kreatif berdasarkan pilihan iaitu aksi haiwan. Okey. Di akhir pembelajaran, cikgu harap murid-murid dapat menghasilkan lakaran haiwan yang kita akan pelajari sebentar lagi. Okey, seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan dalam ekspresi seni, murid akan dapat menghasilkan lakaran haiwan dengan menggunakan teknik dan media yang betul. Okey, baiklah murid-murid, seterusnya marilah sama-sama kita lihat contoh-contoh bagaimana nak menghasilkan lukisan haiwan. Okey, ini adalah contoh lakaran asas haiwan untuk arnab. Okey, langkah pertama, kita melukis beberapa bulatan dan juga bulatan bujur. Okey, yang mana ini adalah rupa asas yang perlu kita ketahui. Okey, langkah kedua, kita akan tambah pada bahagian anggota badan arnab seperti telinga, bahagian telinga dan muka arnab. Okey, seterusnya, langkah ketiga, keempat, kelima dan keenam, kita akan perincikan setiap anggota pada badan arnab dan kita akan tambahkan jalinan pada anggotanya supaya akan terhasilnya bentuk arnab yang lebih baik. Okey, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Ini adalah contoh lakaran haiwan subjek burung. Okey, apa yang kita dapat lihat di sini, teknik asasnya adalah sama seperti contoh yang pertama tadi, yang mana kita masih menggunakan rupa asas sebagai lukisan awal, lakaran awal. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan satu lagi contoh. Okey, yang ini adalah contoh lakaran haiwan subjek ayam. Okey, semua kenal ayam kan? Okey, kita dapat lihat di sini, teknik asasnya juga masih sama. Langkah pertama tetap sama. Okey, dan seterusnya, bila murid-murid dapat perhatikan di setiap langkah ni ada perbezaan daripada lukisan yang pertama dan kedua tadi. Okey, di mana lukisan pada ayam ini kita tambah media pensel warna, pensel dan juga oil pastel. Yang mana kita menggunakan teknik lorekan. Okey, jadi cikgu harap murid-murid dapat menguasai cara menghasilkan lakaran haiwan ini dengan lebih baik selepas sesi pembelajaran kita selepas ini. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh lukisan haiwan iaitu burung dan juga kura-kura. Okey, di dalam lukisan ini kita dapat lihat teknik yang digunakan ialah teknik lorekan. Okey, murid-murid dapat perhatikan apa yang ada pada badan burung dan juga kura-kura. Ada teknik lorekan di situ dan juga media yang digunakan ialah pensel. Okey, seterusnya. Mesti murid-murid kenal ya haiwan apakah yang paling
digemari. Okey. Contoh lukisan haiwan katak dan juga burung. Nampak ceria kan katak, walaupun katak hijau itu semestinya menjadi satu trademark untuknya. Okey, di dalam lukisan ni, kita perhatikan ada teknik yang digunakan ialah teknik lorekan dan juga media pensel warna. Okey, media pensel warna nampak lebih menarik kan? Okey, seterusnya. Okey, dalam lukisan ni juga peranan warna itu akan lebih nampak menarik minat pelajar untuk dalam menghasilkan karya. Seterusnya. Okey, ini adalah contoh lukisan burung. Okey, dalam lukisan ni kita lihat ada teknik, kita menggunakan teknik gosokan dan juga teknik lorekan. Okey, media yang digunakan ialah media arang atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil charcoal. Okey, untuk menghasilkan teknik gosokan ni kita boleh menggunakan tisu ataupun ibu jari kita. Okey, untuk menggosok. Gosok, jangan tak gosok. Okey. Baiklah, seterusnya. Okey, ini adalah haiwan angsa dan juga gajah. Okey, jika murid-murid dapat perhatikan dengan lebih jelas kat sini, di dalam lukisan ni terdapat teknik gosokan pada angsa dan juga teknik campuran pada gajah. Okey, media yang digunakan ialah oil pastel. Untuk teknik gosokan, gambar angsa ni pun sama, kita boleh menggunakan tisu dan juga jari. Selain daripada itu kita guna kapas. Okey. Teknik campuran maksudnya kita menggunakan lebih daripada satu campuran. Contohnya kita campur teknik lorekan, teknik gosokan dan juga teknik contengan. Okey. Dapat murid-murid? Okey, seterusnya. Yang ini contoh arnab dan juga kuda. Okey, dalam teknik dalam lukisan ni kita menggunakan teknik titik. Okey, dengan menggunakan media pen teknikal. Okey, di dalam lukisan ni jika murid-murid dapat perhatikan bahagian yang nampak lebih jelas, yang nampak lebih cerah disebabkan oleh pencahayaan yang paling dominan, yang mana kadar penggunaan titik-titiknya dikurangkan berbanding dengan kawasan yang terlindung. Contoh di bahagian leher kuda. Okey, di bahagian leher kuda tu kita nampak lebih gelap sebab dia terlindung. Jadi kita kena menghasilkan banyak titik. Okey, boleh faham? Seterusnya. Ini adalah lukisan kucing dan iguana. Okey, di dalam lukisan ini kita dapat lihat teknik yang digunakan ialah teknik silang pangkah dan juga media yang digunakan ialah pensel dan pen. Okey, seterusnya. Kucing dan harimau. Nampak macam adik-beradik, tapi yang seekor ni lembut, yang seekor lagi kan. Okey, di dalam lukisan ni kita menggunakan teknik contengan dan juga teknik corengan. Okey, media yang kita gunakan ialah media oil pastel dan juga pen. Okey, cikgu harap dengan berpandukan contoh-contoh yang telah murid-murid lihat tadi, okey, kita akan dapat menghasilkan lukisan dengan lebih baik.
Okey, sebelum murid-murid menghasilkan lakaran aksi haiwan, mari sama-sama kita tonton video ini. Jom. Okey, murid-murid, untuk menghasilkan lakaran aksi haiwan ni, kita perlu guna alat-alat dan bahan yang perlu ada ialah rigid sheet, iaitu plastik kertas sinar. Okey, pensel, kertas lukisan dan juga gambar sebagai panduan untuk menghasilkan lukisan. Okey, kemudian kita menggunakan tracing paper ataupun kertas suris sebagai kertas suris untuk menekap contoh gambar tadi, dan menggunakan marker pen untuk kita buat lakaran secara kasar. Okey. Seterusnya, kita akan menghasilkan struktur pada bahagian luar lakaran tadi untuk memudahkan kita menghasilkan lukisan sebentar lagi. Okey, kemudian kita pindahkan pada kertas lukisan dan kita boleh hasilkan mengikut struktur yang telah kita bina tadi. Okey, diingatkan juga murid-murid, yang ni kena ingat ya, supaya tidak membuat lakaran terlalu secara menekan pensel itu. Kerana jika murid-murid menekan tekanan, menggunakan tekanan pensel itu secara kuat, dia akan menjadi akan mendapatkan kesan yang tidak cantik pada hasil karya kita. Okey. Kemudian kita akan perincikan pada bahagian kepala ayam dengan menggunakan teknik lorekan dan corengan. Okey, bahagian yang salah-salah tu kita biarkan dahulu. Kita teruskan masukkan setiap perincian pada anggota badan ayam. Okey, kita masih membuat lakaran dan kita cuba perhatikan, kita akan lukis setiap bahagian ayam. Okey, secara kasar ya murid-murid, jangan terlalu tekan pensel anda. Sebab kita yang pegang pensel, jadi kita boleh kawal tekanan pada pensel. Okey. Seterusnya kita lukis pada bahagian ekor ayam. Dan masukkan, detailkan lagi pada bahagian kaki ayam. Okey, kita akan mula membuat perincian pada bahagian mata, leher, okey, yang ni kita menggunakan teknik lorekan. Okey, kita tambah pada bahagian-bahagian tertentu yang mana yang perlu digelapkan, kita gelapkan mengikut pencahayaan ya.
bila kita membuat perincian, di sinilah kita boleh membuat tekanan pada pensel. Yang mana perlu digelapkan, kita gelapkan. Yang mana di tempat bahagian yang cerah, kita perlu cerahkan. Okey, masih membuat lakaran pada anggota-anggota seterusnya sehingga penuh ya. Bersahaja, jangan terlalu tension ya murid-murid. Sambil melukis, sambil santai, tapi kita menghasilkan dengan teknik dan media yang betul ya. Okey, kita detailkan pada bahagian ekor ayam. Okey, kemudian kita akan menggunakan teknik gosokan. Sebelum tu kita lorekkan terlebih dahulu bahagian yang perlu digelapkan. Okey, kemudian kita gosok ya. Yang ni gosok sehingga semuanya selesai. Okey, yang tempat yang perlu gelap, kita gelapkan. Okey, kemudian kita menggunakan pemadam yang telah kita potong menjadi bentuk 3 segi. Dia nampak lebih tajam ya. Dan kita padamkan pada bahagian yang diperlukan untuk nampakkan lebih jelas jalinannya, pencahayaannya. Okey, kita padam di tempat-tempat yang tidak diperlukan. Okey, kemudian untuk menampakkan jalinan yang lebih jelas, okey, kita tambahkan teknik lorekan dan contengan tadi. Kita boleh menggunakan pensel pelbagai grade ya.
Okey, kita perincikan setiap bahagian ayam tadi. Okey, murid-murid, nampak tak perbezaan daripada awal lakaran sehingga sekarang? Okey, kita gelapkan bahagian yang terlindung. Okey. Hasilnya telah siap. Okey, kita padamkan pada ruangan yang kotor tadi yang kita tidak perlukan. Okey, siap lakaran lukisan kita pada hari ini iaitu aksi ayam jantan. Okey, mana aksinya? Cuba murid-murid tengok dan perhatikan pada kepala ayam. Bukan jangan pandang belakang. Ayam tu kepalanya teling ke belakang. Okey. Macam mana murid-murid? Dapat tonton video tadi dengan jelas? Okey. Oleh kerana murid-murid telah mengikuti tontonan video tadi, jadi bolehlah murid-murid menghasilkan lakaran lukisan aksi haiwan berpandukan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, jom kita lihat apakah alat dan bahan yang akan digunakan dalam menghasilkan
lakaran aksi haiwan selepas ini. Okey, cuba murid-murid perhatikan apa yang ada di slide ini. Okey, bahan-bahan alat yang kita akan gunakan ialah kertas lukisan, contoh gambar aksi haiwan, pensel, pen, oil pastel, pensel warna dan juga pemadam. Okey, cikgu rasa setakat itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Maka berakhirlah sesi kita hari ini. Cikgu berharap agar murid-murid dapat mengaplikasikan teknik dan media yang telah kita belajar pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi di sesi pembelajaran seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.